الله أكبر الله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم افتح لنا فتوح العارفين، وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين، وإلهام الملائكة المقربين في عافية يا أرحم الراحمين. ربنا يسرنا ولا تعسر علينا وتمم بالخير. أما بعد. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala, kita dapat bertemu semula pagi ini di rumah Allah Subhanahu Wa Taala setelah kita sama-sama dapat salat subuh secara berjamaah. Dan kita ambil sedikit masa pada pagi ini selepas kita semaya ni untuk sama-sama kita mengadakan sedikit pengisian. Mudah-mudahan di sana ada manfaat yang boleh kita ambil dan perkongsian ilmu, insya-Allah. Pada pertemuan kita yang lepas, pada asbabun nuzul yang lepas, iaitulah pada ayat alladzina yabkhuluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhl. Orang yang bakhil, di mana Allah SWT sebut sifat Yahudi yang bakhil dengan kebenaran dalam kitab Taurat, yang mereka tak mahu cerita kepada orang Islam, dan dia menyembunyikan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala telah berikan kepada mereka. Itu sifat Yahudi. Ada riwayat yang lain pula menyebut beberapa orang Yahudi berpakat untuk menasihati, pakat nak dinasihat kepada seorang Ansar supaya tidak bersedekah, supaya tidak berinfak. Itu ayat yang kita baca pada minggu lepas. Hari ini insya-Allah pada ayat yang ke-43. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun wa la junuban illa 'abiri sabilin hatta taghtasilu wa in kuntum marda aw 'ala safarin aw jaa'a ahadun minkum minal gha'iti aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum famsahu biwujuhikum wa aydikum innallaha kana 'afuwan ghafura. An-Nisa ayat yang ke-43. Wahai orang-orang yang beriman, la taqrabus salata, janganlah engkau menghampiri, iaitu mengerjakan salat, wa antum sukara, dalam keadaan kamu ini mabuk, dalam keadaan mabuk, hatta ta'lamu ma taqulun, sehingga kamu mengetahui atau sedar apa yang kamu katakan.
wala junuban illa abiri sabilin, dan juga jangan kamu hampiri atau memasuki masjid dalam keadaan kamu berjunub, illa abiri sabil, kecuali kamu hendak melintasi masjid, boleh lalu, untuk lalu saja boleh. Hatta taghtasilu, sehingga kamu menyucikan diri kamu, yakni mandi. Wa in kuntum marda, jika sekiranya kamu sakit, au safarin, atau dalam keadaan bermusafir, au jaa ahadun minkum minal ghaiti aw lamastumun nisa, atau datang di kalangan kamu itu datang daripada tempat buang air, aw lamastumun nisa, atau bersetubuh dengan perempuan, falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan, dan kamu tidak dapati air, maka Allah Ta'ala sebut fatayammamu, bertayamumlah, sa'idan tayyiba, dengan tanah atau debu, famsahu biwujuhikum wa aydikum, dan sapulah pada muka dan juga kedua tangan. Innallaha afuwan ghafura, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Pemurah, Maha Pemurah lagi Maha Pengampun. Ada beberapa sebab nuzul daripada ayat ini. Yang pertama ialah an Aliyah, daripada Ali, qala, tak sebut ni Ali, Sayyidina Ali ke, hanya sebut an Aliyah, sala alana Abdurrahman, sala alana Abdurrahman bin Aufin ta'aman. Abdurrahman bin Auf telah menyediakan makanan kepada kami, daripada Sayyidina Ali sebut. Kemudian dia mengajak kami, summa da'ana wa saqana, dan memberi makan pada kami dan memberi minum pada kami. Lalu ia menghidangkan kepada kami minuman arak. Minum arak. Dia hidang kepada kami minuman, iaitu arak. Fa'aqastul khamr, lalu aku mengambil arak itu, minumlah. Dia minum arak, di kalangan sahabat lain dia yang minum. Wa hadartus salata, kemudian aku mendatangi salat, pergi nak semaya. Faqaddimuni, lalu mereka menyuruh aku menjadi imam, suruh jadi imam pula. Faqara'tu, lalu aku membaca dalam salat, qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa nahnu na'budu ma ta'budun, fa anzalallahu al-ayah. Rawahu Abu Dawud. Diriwayatkan daripada Abu Dawud. Baik. Kata Ali ni yang tak pasti sini, tidak sebut secara jelas. Sahabat Nabi ajak makan, lepas tu sediakan minuman. Minuman kalau kita ajak makan kak, sirak lah macam-macam air. Dia ni ada arak. Waktu itu sebelum pengharaman arak. Kerana pengharaman arak ni diturun berperingkat-peringkat. Turun berperingkat-peringkat. Yas'alunaka 'anil khamr wal maisir. Allah Ta'ala sebut. Orang sahabat bertanya tentang arak.
Qul fihima ithmun kabirun wa manafi'u linnas wa ithmuhuma akbaru min nafi'ihima. Katalah pada keduanya itu, arak dan juga judi ni ada juga orang panggil kelebihan. Antaranya arak ni orang jual, nego, judi ni orang boleh menang. Katalah pada mereka, qul fihima ithmun, dia ada keburukan yang banyak, kabirun wa manafi'u linnas, dan ada manfaat yang sedikit saja pada manusia. Wa ithmuhuma akbaru min nafi'ihima, dan keburukan pada arak dan judi ini akbaru min nafi'ihima, lebih besar daripada manfaat. Itu ayat yang mula-mula turun tentang arak. Lepas tu turun pula ayat ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara. Wahai orang beriman, jangan minum arak, jangan sembahyang dalam keadaan mabuk. Lepas itulah baru turun pula ayat innamal khamru wal maisir wal ansar wal azlam rijsum min amali syaitan. Barulah turun ayat tentang pengharaman arak. Sesungguhnya khamar wal maisir, judi, wal ansar, tenung nasi, sembah berhala, wal azlam, dan tenung nasi, rijsum min amali syaitan, najis, haram, min amali syaitan, daripada amali syaitan. Fajtanibu, Allah Ta'ala suruh jauhkan. Lalu kata Ali, kemudian aku mengambil minuman arak ni, aku minum. Selesai makan, nak semaya, aku disuruh untuk naik jadi imam. Suruh naik jadi imam. Faqara'tu, maka aku baca dalam semaya tu, qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa nahnu na'budu ma ta'budun. Kalau hak ni tak tubik dah, wa nahnu a'budu ma ta'budun, duk main tak tubik, wala antum abiduna ma a'bud wala antum abiduna ma a'bud, putar-putar tu tak sudah-sudah. Hak ni tukar terus, terbalik terus. Dia kata wa nahnu na'budu ma ta'budun, dan kami pula menyembah apa yang kamu sembah. Dalam ayat Quran sebut ada dalam surah Al-Kafirun ni, la a'budu ma ta'budun, kami tidak sembah apa yang kamu sembah. Jadi bila bertukar tadi, sampai berita ni pada Nabi SAW. Lagu mana nak buat ni? Lalu turunlah ayat la taqrabus salata wa antum sukara. Jangan hampiri salat, jangan semaya lagi kalau mabuk, hatta ta'lamu ma taqulun, sehingga kamu kecek tu kamu khabar ayat gapo. Orang mabuk ni dia merapu, tak tahu dia kecek gapo dah. Dan daripada Ali juga berkata, nazalat hazil ayah, ayat ini turun qauli ta'ala, iaitu firman Allah Ta'ala, wala junuban illa abiri sabilin hatta taghtasilu. Ketika mana telah turun ayat ini apabila mana dalam keadaan bermusafir. Ketika dalam bermusafir, lalu menimpa di kalangan sahabat ni janabah, junub, sama ada dalam perjalanan tu tidur tengah jalan, tidur suatu perjalanan, kemudian mimpi junub. Fatayammamu, lalu lalu Allah Subhanahu Wa Taala suruh bertayamum. Fayatayammum wa yusalli, lalu sahabat-sahabat bertayamum dan sembahyang. Maknanya dalam keadaan junub, bila tidak ada air, tak ada air, maka boleh juga bertayamum.
Dia ni bukan sekadar tak ada air bila mana nak wuduk, tapi kalau tak ada air dalam keadaan junub juga, maka boleh bertayamum. Wa anil Asla' bin Syarik, sahabat nama Asla' qala kuntu arhal naqata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku sedang bermusafir juga dengan Nabi, nak bawa unta Nabi sekali. Fa asabatni janabah, dan aku telah pun juga dalam keadaan tu menimpa aku ni junub. Fakhashitu an aghtasil, lalu aku takut untuk mandi dengan air kerana air itu terlalu sejuk. Kalau musim sejuk ni, di tanah Arab, sejuk dia tu ikut negeri lah. Kalau di biasanya bawah pada 10, 9 darjah, nak mandi lagu mana. Tak ada lagi mana air masa tu. Kalau di sekarang ni, kalau kita pergi kat tempat kita pada mana air dah. Tempat dia tu, pemanah air dia ni macam bola besar tu, dia ada pemanah air dalam tu. Nak mandi buka tu. Musim sejuk mandi, boleh mandilah. Tapi orang Arab musim sejuk, hari Jumaat sekali jangan mandi. Hari Jumaat sunat mandi. Dan mandi dalam keadaan yang tidak menggunakan air panas ni boleh bahayalah. Terlalu sejuk. Mandi dalam keadaan terlalu yang sejuk boleh bahaya. Dia kata khasyitu an amut au maridun. Aku takut nanti kerana terlalu sejuk boleh menyebabkan aku mati ataupun aku sakit. Fa zakartu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, lalu aku cerita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam masalah aku ni tak boleh mandi, takut ni sejuk telajak. Takut mati ataupun sakit, boleh ditimpa dengan sakit. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh Asla' untuk bertayamum. Ikut ayat ini Nabi suruh Asla' ni bertayamum. Lalu Nabi SAW mengajarkan kepada Asla' bagaimana cara untuk bertayamum. Tayamum ni mudah je. Tak tepuk tangan, darbatan lil wajhi wa darbatan lil yadain, dan satu pukulan sapu pada muka, dan pukulan yang kedua sapu pada dua tangan, daripada tapuk tangan sehingga kepada lengan siku. Orang tak biasa tayamum dia kena praktis sekali. Kena praktis sekali biar tahu cara bertayamum. Dengan debu, debu lah ni sekarang ni ada jual debu siap dah. Tepuk kena dalam keadaan tangan tu, jari-jari mesti terbuka. Terbuka lagu ni dua-dua belah. Tepuk tu tidak terlalu kuat sangat, tapi tepuk, kena tepuk juga. Bukan jamuh letak tekan tak. Tepuk. Bila tepuk tu sapu ke muka. Nak sapu lagu mana muka ni? Supaya ambil semaya ke nak kau sapu lagu mana? Sapu sekali lalu. Dua belah tu sapu habis sekali ya. Kata celah mata tak kena, celah hidung tak kena, tu bukan air, debu. Hukum dia tak serupa dengan basuh muka dengan air. Bahawa sepuk kali kedua pula sapu ke tangan lagu mana nak sapu. Nak sapu lagu mana tangan. Tangan kita ni sampai siku kan. Dia ambil sini, tok sini, tangan tok sini, sapu.
Siapa siku pusing naik atas habis dua-dua belah gitu lah sapu dia. Lepas tu tepi-tepi tak kena, tepi-tepi tak kena tu tidak masalah air, bukan masalah air. Nak suruh rata sapu habis culah-culah tangan tak ada. Tayamum tu gitu je. Itu syarat dia apabila tidak ada air. Atau dalam keadaan sakit. Sakit bukan sekadar sejuk, sakit. Kita sakit duduk sini pun dalam keadaan sakit tak boleh nak kena air. Kalau kena tu jadi ketar. Ketar lagu mana? Biasa ketar siapa kacik gigi. Ni. Ketar kacik gigi kena sekali. Demam, lepas tu makan ubat, lepas tu minum air sejuk. Tak ada air, nak beli kedai ni, nak duduk di bandar beli air sejuk minum. Ada air dalam peti minum. Balik rumah makan buah jambu pula, jambu batu. Duduk dia sekejap, berasa berangin sejuk garang. Lepas tu dia ketar tu kita tak boleh nak kontrol. Tak boleh kontrol. Selimut tak jadi. Ngelah-ngelah orang pegang. Orang pegang. Ambil kain kekah. Sejuk telajak. Sejuk tubuh tu jadi pelik. Kalau mana tahap sejuk yang tak boleh kena air. Maka boleh bertayamum. Ataupun orang yang sakit. Orang sakit apa ni, kena api ke tak, tayamum. Mula ni hak berlaku di Sabah, dia buat orang hak mati Covid ni dia tayamum dulu. Yang nak mandi tak boleh mandi, dia tayamumkan orang mati. Ada seorang doktor ni dia tayamum hak mati sebelum dia balut. Maknanya tak mandi lah, tayamum. Tak kata sirai air ke atas apa ni, balut tai plastik, tak. Tayamum, balut-balut cipai. Sebab tak boleh nak mandi. Dan diriwayatkan juga anna rajulan, seorang lelaki minal ansar, di kalangan ansar, yang mana mereka ini tidur dan tinggal di masjid. Tidur di pinggir masjid. Tidur di pinggir masjid, duduk di masjid. Fakana tusibuhum janabah. Satu ketika pernah berlaku pada mereka ni, dalam keadaan mereka ni berjunub. Wala ma'in indahum, dan tidak ada air. Tak ada air. Dia ni berjunub dan tak ada air pula. Kecuali dia kata air hanya boleh diperolehi di dalam masjid. Dia pula nak masuk, dia berjunub. Maka mereka ni pergi jumpa, tanya Nabi macam mana nak buat. Tak ada air, nak ambil air dalam masjid, nak masuk dalam masjid tak boleh. Illa abiri sabilin, kalau lalu saja tak apa. Macam mana nak lalu, nak ambil air? Boleh-boleh lalu tak boleh, kena berhenti juga. Lalu Nabi SAW suruh bertayamum. Suruh mereka ni bertayamum dengan apa ni, debu. Dan jika sekiranya orang yang dalam keadaan yang bermusafir ataupun datang daripada tempat bilik air, maknanya dia ni buai air lah, orang buai air. Aula mastumun nisa, atau dalam keadaan dia ni dia ada dua situ,
Satu, menyentuh wanita. Yang kedua ialah bersetubuh dengan perempuan. Ada kata setuh tak batal ni. Dia ada banyak mazhab pendapat dalam mazhab. Ulama setumun nisa ada pandangan kata tersentuh dengan orang perempuan sengaja atau tidak sengaja membatalkan wuduk, maka dia jadi berhadas. Berhadas kecil iaitu orang yang tidak ada wuduk. Berhadas besar orang yang berjunub. Maka kedua-duanya bila tak ada air boleh bertayamum belaka. Dan daripada Aisyah radhiyallahu taala anha meriwayatkan bahawasanya aku sedang bermusafir dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu perjalanan dan berehat. Waktu rehat tidur apa semua ni, ketika itu tak ada air dah. Air tak ada dah ketika tu. Dan waktu tidur ini aku dengan Nabi ni tidur sekali dengan Nabi. Aku bersentuhan dengan Nabi. Menyebabkan semua ni dah air guna belaka dah, tak ada air. Sahabat-sahabat kau semua sekali nak rasa nak buat macam mana, nak buat lagu mana, air tak ada. Ni riwayat lain sebut ni, sehinggalah turunnya ayat supaya orang yang berjunub, orang yang bersetubuh dengan isteri dia semua hanya boleh bertayamum belaka, boleh dia tayamum belaka. Konsep bertayamum. Tapi tak semudah-mudahlah kita nak bertayamum bila mana kita ada kudrat untuk menggunakan air atau kemampuan untuk mendapatkan air. Sebab dia letak hukum nak cari bila tidak ada air ni, wajib dulu cari air. Wajib cari air. Maitimul wajib illa bihi fahuwal wajib. Ada kaedah usul fiqh satu, qaid fiqh satu kaedah ni, iaitu benda yang wajib. Contoh semaya wajib. Tiba-tiba nak semaya tak ada air semaya, tak ada wuduk, maka berwuduk tu jadi wajib. Bila berwuduk tu jadi wajib, tiba-tiba tak ada air, maka mendapatkan air itu wajib. Cari air itu jadi wajib pula. Wajib cari. Nanti dia akan jadi wajib pada satu-satu. Wajib. Kalau ada dah air tapi nak ambil air itu tak boleh. Dalam telaga tak ada timba, maka cari timba atau buat timba tu jadi wajib pula. Dia jadi gitu. Untuk menyelesaikan masalah nak semaya. Dalam ayat ini dia ada beberapa perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama ialah hatta ta'lamu ma taqulun. Jangan semaya sehingga kamu tahu apa yang kamu kata. Jangan semaya sehingga kamu tahu apa yang kamu kata, iaitu perintah untuk penyucian. Penyucian ke apa dia? Penyucian pemikiran. Akal fikiran, nak cuci dulu akal biar bersih. Akal tak bersih dia tak boleh nak berfikir dengan baik. Cuci akal yang bersih. Yang kedua ialah untuk bersuci, perintah untuk menyucikan tubuh badan. Kena bersih. Sama ada dalam keadaan yang berjunub atau berhadas kecil, kena bersih. Dan tempat yang bersih, larangan untuk duduk di tempat yang bersih bagi orang yang berjunub, itu masjid. Masjid orang berjunub tak boleh, ataupun orang haid pun tak boleh mengikut pandangan Syafi'in. Kalau haid tak boleh.
Nah, pandangan lain ada kata boleh. Ada illah yang mengatakan boleh seseorang perempuan haid tadi di masjid. Pandangan dia kata pandangan ni disebut oleh seorang guru lah, seorang guru syekhah, guru perempuan. Sebab dia ngajar ngaji di masjid. Satu ketika anak murid dia tak pergi. Anak murid ni hak orang Melayu lah tak pergi ni. Sebab apa? Sebab mari bulan tak pergilah ngaji. Cukup seminggu pergi pula tok guru tanya buat apa tak mari. Anak murid kata tak boleh marilah sebab mari bulan. Dia kata hak mana wajib? Wajib ngaji. Ngaji tu wajib. Belajar tu wajib. Maka ilah dia lebih besar, dia kata, daripada kamu tu tidak bersih. Itu mungkin pandangan dia tu dipakai oleh orang-orang situlah. Tapi yang ni jadi isu lah, jadi isu dia ni pak kita. Itu amaran perintah untuk membersihkan diri, kena bersih, dan juga tempat yang bersih iaitu masjid. Masjid, orang yang berjunub, orang yang haid tak boleh duduk dalam masjid. Kalau nak lalu pun tak boleh berhenti, boleh lalu je. Kalau tak ada tempat nak lalu lah dia ni, tak ada tempat lalu. Kalau tempat lain lalu boleh lalu tempat lain lah daripada lalu ke masjid. Dan bersih juga tiga tempat bersih, tempat orang bersih, akal fikiran bersih. Ni tiga ni. Bila orang nak semayang, dia ada tiga perkara ni bersih. Akal fikiran dia bersih, pakaian dia, tubuh badan dia bersih, dan tempat dia semayang pun bersih. Kerana dia nak ngadap Allah Ta'ala yang maha bersih. Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang maha suci. Maka ketika itulah seorang hamba ni dalam berkeadaan yang suci. Orang hak suci ni ketika dia tu bersih, ada wuduk, dia duduk tempat yang bersih. Dan juga arak ni waktu mana sebelum pengharaman dia, sebelum pengharaman dia ni, dia tu diminum, kalangan sahabat pun minum belaka arak. Arak ni seperti air biasa yang ada di rumah. Supaya air lah, duduk oleh payah dalam rumah. Ini setelah mana pengharaman arak, bila mana arak ni diharamkan, turun ayat innamal khamr wal maisir wal ansab. Riwayat menyebutkan apa dia ni, sepanjang jalan ni dibasahi dengan arak. Orang pakat curah tanah belaka. Tu bila haram saja habis pakat ambil arak ni lerak. Tak boleh minum lah. Tak, haram ada haram. Maknanya keimanan orang mukmin zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ni ialah keimanan yang sebenar-benarnya lah. Tidak ada takwil. Bila kata haram maka terus tinggalkan. Kerana perintah daripada Al-Quran. Tapi benda-benda hak baru seperti mana banyaklah benda-benda baru ni yang melibatkan, yang boleh mendatangkan mudarat. Benda-benda baru yang boleh mendatangkan mudarat. Benda yang tidak ada disebut secara nas dalam Al-Quran.
tak sebut secara nas dalam Al-Quran. Di mana ulama-ulama ambil qiyas pada ayat ni, qiyas pada ayat pengharaman arak ni dikiaskan. Para ulama ambil qiyas pada ayat-ayat ni, benda-benda baru macam dadah, ganja, apa lagi, rokok sendiri. Kalau sebut rokok ni barang sensitif, sangat-sangat sensitif, kerana dia sudah sebati dalam masyarakat orang Islam. Tapi kalau tanya ulama, apa yang panggil saintis, ulama bahagian perubatan, dia kata apa? Bahaya ni, benda yang membahaya dan memberi mudarat. Dalam agama, memudaratkan, benda yang memudaratkan ni, ia adalah haram. Islam mengharamkan perkara-perkara yang boleh mendatangkan kemudaratan. Tidak gitu kan ni. Tapi payahlah nak ayat, sebab ayat tu tidak qat'i, tidak ada dalam Al-Quran dan juga hadis qat'i. Tak ada pula cerita dalam hadis ni ada kalangan sahabat ada isap rokok, tak ada. Sebab zaman tu tak ada rokok. Tak ada rokok. Jadi nak kata payahlah. Ni. Orang akan sanggup bercerita, berbahas secara panjang dalam bab-bab hukum lain. Bab-bab yang masuk dalam bab bid'ah, banyak orang nak kecek. Tapi hak ni orang tak berani kecek. Orang tak berani kecek. Kalau bab bid'ah macam-macam lah, benda-benda yang timbul kontroversi. Bab bid'ah ni orang kecek, orang royak. Ada orang tu sampai bertegas. Ni. Tapi dalam bab ini tak berani kata apa. Tak berani kata gapo. Kerana benda tu menular dalam masyarakat. Duduk dalam masyarakat dah. Ini supaya bab aurat. Dalam bab aurat dalam Al-Quran pada sebut dalam Al-Quran ada sebut bab aurat, supaya labuhkan pakaian bagi orang perempuan, labuhkan tuduh. Wa qulil mu'minat an yudni jalabibihinna. Suruh pakai jilbab ni, jilbab yang labuh, kain tuduh-tuduh yang labuh. Kalau baju ni tak nampak bentuk badan, tu dalam bab hukum dah. Tapi yang melegar dalam masyarakat, ada orang kecek, ada ni. Jadi ni benda yang orang kata jadi double standard. Satu bab kita tekan, satu bab kita tak cara. Dan ayat ini hukum pada arak, pada minum arak dalam ayat ini ialah waktu itu sebelum pengharaman dia. Selepas itu arak ni haram. Cuma dalam keadaan ni boleh dikiaskan pada ayat ni pula, jika seseorang ni yang panggil akal dia tidak waras. Akal dia tidak waras. Ketika dia tidak waras lagu mana, sama ada mabuk dalam bentuk yang lain, pening makan ubat ke, ataupun campur ubat dengan makanan-makanan lain yang menyebabkan dia tu jadi mabuk, jadi pening, kecek pun tak tahu, ni baca apa-apa pun tak tahu. Ketika tu tak boleh nak semaya lagi, tak boleh semaya lagi. Kalau dia semaya juga, mungkin dia baca pusing. Atau orang yang terlalu mengantuk doa. Mengantuk doa mari nak semaya. Kalau jadi tu email tu beratlah. Kalau jadi makmum takut nego. Nego jadi makmum, tidur tak tahu masa mana. Kabar-kabar orang bagi salah. Jadi waktu itu kena ambil rehat dulu, kena tidur dulu sekejap. Kecuali dia nak jaga waktu ataupun solat berjemaah, dia kena usaha untuk bagaimana tak ngantuk.
Tak, kalau dia ngatuk, dia tahu dia ngatuk ni, kalau semayat menegur ni lagu mana nak buat. Tak, ikutlah minum kopi dulu kau. Ini untuk hilangkan mengantuk, supaya mana dalam semayat tu tidak dia baca benda-benda yang karut. Tak, sehingga tukar sahabat ni dia tukar dia baca. Ini kita tukar surah Al-Kafirun, tak tukar takut tak boleh tubik nak baca, tak habis, tak jupuk lakum dinukum waliyati. Allah Ta'ala alam. Itulah pada ayat yang ke-43 daripada surah An-Nisa. InsyaAllah ada masa kita sambung pula minggu hadapan. Yang baik pada Allah Subhanahu wa taala, yang kurang dalam mutu pada Dia mesti. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah waj'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.